الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kembali ya Karim. Okey. Itu dah faham dah kan? Tajwid dah tahu dah kan? Tajwid ni nak menghaluskan, Betul. Dia rukun tajwid ni dia ada 5, sekurang-kurang 5. Dia ada lagi tapi kita elok satu. Kalau bila sebut tajwid, dia mesti wajib ada makhraj. Okey. Makhraj, sifat huruf, pertemuan huruf, latihan dan muhasafah dengan guru, bertemu guru. Itu yang afdal. So inilah kalau kata
Tajwid tu dah tahu dah kan mengelokkan, menghaluskan, memperbaikkan. Kalau orang Kelantan kata nak comel lagi lah. Nak comelkan huruf-huruf yang kita sebut tu. Sebab itulah pada istilah dia tu mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah daripada makhrajnya yang betul serta menyempurnakan sifat-sifat yang asli dan mendatang. Okey, ini satu soalan. Kalau membaca Quran tanpa tajwid salah tak? Tak boleh. Kena Quran satu-satunya Quran aja yang bertajwid. Yang lain tak ada. Sebab bukan kata tajwid tu dari segi bahasanya untuk mengelokkan atau menghaluskan sahaja. Kalau dari segi maksud tak lari, tak boleh ke? Maksud tak lari, dia tak boleh. Dia kalau panjang-panjang, kalau pendek-pendek. Kan? Tapi dari segi maksud perkataan macam contoh apa? Waladdallin. Kalau orang tak panjangkan pun waladdallin tu kita dari segi bahasanya tahu waladdallin tu is orang yang sesat. Tak boleh kan? Sebab macam mana Allah turunkan kat Nabi macam tu, kita kena ikut lah. Sebab tu dia muhasafah tu kena baca dari guru ke guru tu. Sebagaimana Jibril ajar Nabi, begitulah kita. Itulah ulama-ulama membuat tulisan bermacam-macam. Dia buat tu kat kita supaya kita senang. Waladdallin tu wajib 6, tak boleh kurang pada 6. Tak ada diskaun langsung, wajib 6. Okey, tujuan mempelajari ilmu tajwid ialah untuk memelihara lidah daripada melakukan kesalahan ketika membaca Al-Quran. Itulah sebenarnya. Objektif dia lah. Dia sebenarnya makhraj ni kita tak tahu lidah kita tu di mana tempat asal lidah kita bermula. Kalau kata mana letak lidah, mana tempat dia mula letak lidah tu. Melainkan huruf alif waw ya je lah, al-jauh je lah, dia tak letak mana-mana. Dia pun muwakkaf lah. Maknanya dia daripada rongga kerongkong ke rongga mulut. Lepas tu lah baru ada makhraj. Kat leher, atas peti suara tu hamzah dengan ha, tengah ain dengan ha, pangkal hujung kerongkong ghain dengan kha, pangkal lidah qaf, atas sikit kaf. Lepas tu tepi lidah dad, tengah lidah jim shim ya, kan? Lepas tu tangan ni hujung lidah ke hujung gigi bawah, shim zai sad. Okey, so dari segi makhraj huruf, tempat menahan atau menyekat udara ketika bunyi huruf yang dilafazkan. Di mana mula-mula lidah tu kita letak. Dan sifat huruf adalah ciri-ciri yang menjelaskan keadaan sesuatu huruf yang dilafazkan. So bagaimana huruf tu nak dikeluarkan, bagaimana kita nak hembuskan udara ke, nak terlepas udara ke. Okey, tengok. Huruf-huruf hijaiyah ada 29 huruf terbagi kepada 2 bahagian. Satu bahagian khas, 2 bahagian am. Dia ada ada 4 kolom tu kan? Nombor 1 alif waw ya, sepanjang rongga kerongkong ke rongga mulut, dia panggil al-jauh. Itu makhraj dia satu tu je. 3 huruf, 1 makhraj. Rongga kerongkong ke rongga mulut. Nombor 2 hamzah, pangkal kerongkong, tengah kerongkong, hujung kerongkong. Itu dia panggil al-haqq. Ada 6 huruf. Ini dia satu makhraj ni. Satu makhraj. Tapi dalam makhraj tu ada 3 bahagian. Ada 3 bahagian. Makhraj dia, maknanya tempat keluar dia ada 3. Tapi hurufnya ada 6. 3 tempat. Makhraj dia ada 3 tempat. Jadi yang disebutkan bahagian am tu, al-haq tu kat sini lah. Kan? Bahagian am dia. Ya. Tempat keluar dia kat ujung sini, tengah sini, ujung sini. Kat ujung sini, ni peti suara kan? Di peti suara tu lah maka adanya huruf hamzah dengan ha. Peti suara. Atas peti suara sikit, ha dengan ain. Hujung kerongkong, ghain dengan kha. Ghain kha. Lepas tu itu dia panggil al-haq, kerongkong kan? Al-haq. Kerongkong. Lepas tu halkum lah, halkum. Lepas tu 5 sampai 14 adalah lisan. Al-lisan ni maknanya lidah. Di lidah dia ada 18 huruf tapi tempat keluar dia ada 10 tempat. Huruf qaf 1 tempat, pangkal lidah ke anak tekak, kaf 1 tempat, pangkal lidah ke lelangit lembut. Dad sepanjang tepi lidah ditekankan ke giri-gerang sebelah atas. Adalah di atas belakang kan? Lelangit lembut. Kita punya lelangit ni bahagian belakang lah basically. Belakang. Banyak gigi gerah lah macam tu.
Huruf da. Yang ke-8, lidah dinaikkan ke lelangit keras. Tengah lidah. Jim, shim, ya. Jim, shin, ya. Yang ke-9, hujung lidah diletakkan di belakang gigi bawah. Di belakang gigi bawah. Sin, san, sa. Hujung lidah diletakkan di belakang gigi bawah. Gigi bawah. Gigi depan bawah lah. Bawah dia antara kita panggil gigi apa ni? Gigi kapak bukan gigi kapak, gigi apa bawah? Gigi seri. Gigi seri. Kena specify ke ni? Di pangkal lidah bawah tu. Jadi sin, zai, sa. Beza tu sin dan nipis, zai, sa. Okay. Yang ke-10, hujung lidah dikeluarkan sedikit dan ditekan ke hujung gigi atas. Keluarnya huruf ta, wo. Jangan muncul mulut. Lepas tu yang ke-11, hujung lidah ditekankan ke pangkal gigi atas. Ta, da, ta. Pangkal gigi atas. Ta, da, ta. Tu huruf ra belakang tepi hujung lidah dilengkungkan ke gusi hadapan sebelah atas. Ra. Ri. Huruf ra dia ada getaran ya. Getaran huruf ra kalau is kata berapa ada getaran huruf ra? Ra 3. Mana kalau 3 ra satu getaran saja. Ra baca saja ra. Ra satu getaran. Kalau 3 getaran tu baru 3 getaran. Dia tak ra satu getaran. Sebut dia. Bukan dia itu bukan kirain tu ke? Tak. Ra satu getaran. Ra. Macam 3. Ghafurur rahim. 3 ra kat situ. Ghafurur rahim. Tu baru ada 3. Ghafurur rahim. Tu baru ada 3. Kalau huruf sebut ra saja satu getaran. Okey. Ar. Kalau berhentilah. Ar. Fil ard. Bukan fil ard tu huruf da, berhenti dengan huruf da. Huruf ra ni apa? Sifat ni apa? Apa ni? Inilah Husna tadi. Waghfir lahum. Al-Qahhar. Tebal lah. Sebab dia tu nampak dia di atas jadi tebal. Al-Qahhar. Okey. Yang ke-13, huruf lam. Tepi hujung lidah melencong ke gusi hadapan sebelah atas sama ada kiri atau kanan. La. Sebenarnya kalau ikutkan la tu dia semua la. Tapi lebar mulut. Tapi bila la tebal la apa kena lam tu dilencongkan ke kiri atau ke kanan? Tengah-tengah tak boleh ke? La. Boleh. Itu sebenarnya dia kata kiri kanan sebab ni makhraj lam ni dia daripada sini sampai ke sini. Sama ada nak gini ke sini pun boleh ataupun semua sekali pun boleh. Okey. Sebab dia di sini kan. Tapi setengah orang dia suka bila lam nipis dia tekan di sini. Lam tebal baru dia tekan hujung lidah. Okey. Dia mana satu yang inilah. Ada tapi kebanyakannya guna lam ni lebih suka tepi sini nipis. Bila tebal baru tegang. Lallah. Maknanya pergerakan ada lidah. Tapi kalau orang boleh lallah la. Okey, faham dah apa yang dimaksudkan. Lidah tu macam tu, lepas tu kita flatkan dia bila tebal kan? Nah, bila tebal tegang. Lallah. Allah kan. Perkataan lam bagi perkataan Allah je yang tebal, yang lain tak tebal. La je la. Mulut lebar. Yang ke-14 nun. Tepi hujung lidah ke gusi sebelah atas. Nun. Gusi sebelah atas tu. An, in, un. Bila sebut baris di hadapan, mulut boleh muncul sebab baris hadapan tu. Tapi walau macam mana pun kena pergi makrah dia dulu. Okey ya. 15, mim dengan ba. Dua bibir dirapatkan secara ringan.
Mim, ba. Mim, ba. Ni dia panggil asyafatain. Waw, dua bibir dimuncung dan dibulatkan. Waw. Muncungkan dulu mulut baru sebut huruf waw. Wa. Bukan wa. 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 16. Fa. Perut bibir bawah dinaikkan ke hujung gigi atas. Perut yang sebelah basah tau. Fa. Fa. Af. If. Uf. 17. Asyafatain ni maksudnya apa ni? Asyafatain ni dua bibir lah. Dua bibir. Syafatain tu memang bibir lah sebenarnya dari segi bahasa. Perut bahagian dalam bibir. Perut bibir bawah tu bahagian dalam lah. Fa. Dia ada 4 huruf tapi tempat makhraj dia ada 2. Mim dengan ba, dua bibir dirapatkan secara ringan. Waw, dua bibir dimuncung dan dibulatkan. Wa, bukan wa. 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 Muncung, betul-betul muncung mulut tau. Wa. Yang berhak muncung mulut ialah waw dengan baris di hadapan sahaja. Tu fa. Okey. 17. Nun dengan min yang bersabdu. Pangkal rongga hidung. Sifat asal nun dan mim dengung sekadar setengah harakat. Bila bersabdu, dengung 2 harakat. Dia panggil al-kaisyum. Hidung lah. Hidung. Okey, untuk makluman tuan tengok yang ni bagus ni. Untuk makluman ni kena berhati-hati. Bila huruf mim, nun, waw, ya masing-masing mempunyai bagi huruf nun, mim, nun, waw, ya masing-masing mempunyai 2 peranan. Waw dengan ya selain daripada huruf mat, makhrajnya juga adalah seperti di 8 dan 15. 18. Dan mim dengan nun selain daripada sifat asal berdengung, makhrajnya juga ada seperti di 14 dan 15. 2 bacaan ini perlu diambil secara musyafahah daripada guru yang mengetahui. Okey. Okey, teruskan. Sabdu saja. So maknanya dari segi sabdu saja ni nun dengan mim dengan nun ni ada spesifiknya ni lah. Dengung yang paling atas melahirkan suara suara lunak dari rongga hidung. In, un, im, Okey. Okey, makhraj huruf bahagian am berpandukan tapak tangan kiri. Tapak tangan kiri Kat sini kerongkong. Kat sini kerongkong halqa. Al-jauh ni alif waw ya lah. Al-jauh alif waw ya. Lepas tu al-haq tengah lidah. Al-lisan lidah, tengah lidah. Semua ni ada 10 tempat, ada 18 huruf. Tempat keluarnya ada 10 tempat sahaja. Pangkal lidah, tengah lidah, hujung lidah, tepi hujung lidah, sepanjang tepi lidah. Sepanjang tepi lidah tu huruf dot. Dot lah. Asyafatain, ibu jari mewakili bibir. Yang terdapat 4 huruf, tempat keluar ada 2 sahaja. Macam kita baca tadi lah. Al-kaisyum, tengah, tangan kiri digenggam mewakili rongga hidung. Terdapat 2 huruf. Tempat keluar 1. Al-kaisyum, nun dengan mim dan tempat keluar 1 je. Dengung. Macam ni digenggam macam ni Tak gini. Gini. Macam ni. Ni gini tangan kita gini Gini Tak nampak ni? Kita tengahkan sikit. Oh macam ni. Gitu Ni sini. Dengung. Macam ni lah macam ni Okey. Okey. Teruskan. Tu sifat Tadi dah baca dah. Ya, betul. Kita dah baca kan? Ni keadaan duduk di tangan. Tadi kita baca saja. Sekarang gambaran di tangan. Macam mana yang kita baca tadi macam itulah. Pangkal, tengah, hujung. So yang pangkal ada 3 bahagian. Lisan ni ada banyak bahagian dia sampai berapa? 11, 13. 18 huruf, ada 10 tempat. 10 tempat lah, tolak 4 kan. Tolak 4, tolak pula 6 kat bawah tu. Kalau Mi nak tunjuk tu macam mana? Kalau Mi nak tunjuk. Kalau mana?
Kalau Mak Imi nak tunjuk ni huruf-huruf tu macam mana Imi nak tunjuk? Pakai cursor Pak je ni masalahnya. Ha? Kalau Mi nak tunjuk, Mi kena buat presentation lah. Oh. Rasa Mi tak ada kan. Okey lah kalau macam tu. Okey. Nak tunjuk mana? Tak apa, tak payah tunjuk lagi lah, biar dulu. Teruskan dulu. Okey. Okey, dah ingat dah kan tu? Maknanya Is tengok tangan, ingat kat mana lidah tu. Tapi nak ingat specifically tu, tapi yang Mi letak ni macam contoh ni kan. Sin, Zain, Sad ni. Ni kategorikan berdasarkan punya keberatan perkataan huruf tu kan? Ya, betul. Sad lagi tebal, Zain tengah. Paling bawah paling ringan, paling atas paling berat lah. Maknanya yang Is buat yang merah tu adalah huruf tebal. Ketebalan tafkin, huruf tebal tafkin. Maknanya huruf tafkin wain, qaf, dha, sa, ta, dha. Itu sad, zai, sin walaupun dia satu makhraj tapi berlainan sifat. Itulah dipanggil berlainan sifat, satu makhraj berlainan sifat. Supaya kena za, za, dha. Satu makhraj, satu ibu bapa tapi berlainan sifat. Orangnya lain-lain. Kalau umpamakan manusia lah. Adik-beradik lain. Katalah Is ada 3 beradik. Tapi Za lain sifat dia. Za lain. Za lain. Okay. Dia keluar perkataan tu daripada tempat yang sama tetapi sifat dia berbeza-beza lah. Tu yang menyebabkan berbeza huruf dia. Berbeza huruf dia. Sebab tu setengah ulama' dia letak macam macam huruf ta, da, ta tu kan. Gigi kita kan dia tekan di gigi atas kan, tapi dia boleh buat pula macam tu. Kan katalah ni gigi kan, gigi macam tu. Ta di sini, da di sini, ta di sini. Dia buat kategori macam tu pula. Supaya dia praktis macam tu. Maknanya dia menghalusi lagi lah. Ta, da, ta. Betul pun. Kalau kita sebut perkataan tu memang huruf-huruf tu memang kita perasan lidah macam ni, macam ni. Supaya sini tu. Ni sini dengan sini. Atas tu tebal. Supaya juga sin kan. Sin, zai, so. Sin, zai, so. So tu pangkal lidah. Sin dia tekan di gigi bawah kan. Dia tekan di gigi bawah. Sin, zai, so. Sin, zai, so. Bila so tu pangkal lidah menaik. Bila sin pangkal lidah lebar. Zai pun lidah tak menegang. Duduk bawah lah. Kalau sin duduk bawah. Zai duduk tengah sikit, sa atas. Sebab nak suruh senang nak pangkal lidah menaik. Kalau tak payah nak tekan nak naik kan. Sa, za, sa, za, so. Kan bunyikan lain kan? Supaya juga tu za macam juga. Za, za, vo. Ta, za, vo. Ni ra dengan lam dengan nun ni satu makhraj. Tapi dia kategori juga. Ra dia macam lain, lam dia macam lain, nun dia macam lain. Kan kalau situ dia boleh rasa. Ra, la, al, il, ul, ar, ir, ur. Nun, an, in, un. Gusi hadapan ke atas, okey. In, un tu dia terus ke gusi kan. Huruf nun terus ke gusi. Tapi lam dia naik sikit, ra dia atas lagi kan. Ra tegang lidah. Di baris di bawah aja lidah tak tegang. Ri tu dia lebar lidah. Lidah tak menaik. Tapi bila sebut ra, ru, semua dia pangkal lidah menaik. Lidah tu tegang. Okey. Mim tutup. Bibir dirapatkan baru buka. Mim. Ba. Dua bibir dua bibir dirapatkan secara ringan. Mim tutup, ba buka. Mim, ba. Perut bibir bawah. Waw dua bibir dibulatkan dan dimunculkan. Wa. Bukan wa. Tak mau wa. Wa. Dia kalau wa tu dia tebal, dia lebar, dia bunyi tebal. Dari segi sifat salah lah.
Salah lah. Wa. Wa salah dengan wa. Wa, beza dia. Wa dengan wa. Okey, tu beza tu. Beza. Tak kalau sama. tak kalau tak ni memang beza jauh. Sebab tu kalau kita dah faham dengan sifat, kita dengar orang baca kita tahu ini tak ni. Ini tak nipis ni. Dia dah tebal kan. Lepas tu yang last sekali ialah huruf fa. Af, if, uf. Bila baris di hadapan aja kita memang muncul mulut, tetapi pergi ke makhraj dia dulu. Kan? Contohnya sin kan? Sin dia nipis kan? Jadi nak sebut huruf su, as, is, us. Oh, maknanya kena depan tu dulu. Sebut marah dulu. Su. Sebab ingat ta kan? Tu. Bukan tu. Tak boleh tu terus. Tu. Da macam tu tak boleh du terus. Du. Sebab tu Mi kata jangan a'udzu. A'udzu billahi. Tunjuk macam su. Anfu su. Kira kita tak memberatkanlah huruf zal tu sebab dia patutnya ringan, dia bukan berat. Okey, ada lagi. Hadapan, mana tanda hadapan ni basically tanda yang memberatkan huruf tu lah. Memberi apa? Cik cakap dia memberi satu tingkatan keberatan lah kepada satu huruf tu. Pada hadapan. Walau macam mana pun dia akan pergi ke makhraj dia dulu baru dia sebut baris. Baris di hadapan. Su. Supaya juga baris mana-mana pun dia akan pergi ke makhraj dia dulu. Sa, si, su. Kalau fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Dia pergi ke makhraj dia dulu baru dia sebut sifat dia. Baru dia sebut huruf dia. Sebut harakat dia. Baru dia sebut harakat dia. Tu belum pergi ke sifat. Kalau pergi sifat dia keluarkan sifat dia tu pula. Kan? Okey, teruskan. Okey. Al-Kaishum. Dengung. Melahirkan suara lunak dari rongga hidung. Al-Kaishum lah yang paling tinggi, tingkatan dengung yang paling tinggi. Ingat dua harakat dengung dengan dua harakat mat dia lain, dia tak sama. Okey. Okey, teruskan. Alright. Sifat huruf. Dan menggunakan tapak tangan kanan sebagai panduan. Okey. So yang tadi kat kiri adalah makhraj, kanan adalah sifat huruf. Okey, sifat huruf. Okey, setiap huruf hijaiyah yang terdapat dalam Al-Quran mempunyai sifat-sifatnya yang tersendiri pada bahasa, keadaan yang mendatang pada huruf. Pada istilah, cara menyebut huruf sama ada kuat, lemah, berdesir, jelas, lembut dan sebagainya. Okay. Sifat huruf yang masyhur ialah 17 sifat terbahagi kepada dua bahagian. Sifat berpasangan ataupun berlawanan ada 10. Ada satu lagi yang tawasud satu sebelah lah. Dan sifat tunggal. Maknanya ada pandangan ulama berbeza lain lah kan? Berbeza. Yang lain-lain ada sampai 40 pun ada. Ya. Ada. Itu memang bukan sekarang. Yang memang dah daripada dulu. Cuma yang ni yang paling simple lah, yang 17 ni. Ni paling senang. Yang kita punya kiraat kita, kiraat Hafs and Asim. Iman Hafsun. Ni kita ni Iman Hafsun. Okey, teruskan. Sifat berpasangan. Okey. Sifat berpasangan ataupun berlawanan. Kat ni, sifat tangan kanan. Tangan kanan, okey, tengok tunjuk tangan kanan dulu. Tunjuk tangan dulu bagi. Okey, nak baca ni. Tengok tu sifat tangan kanan Jahal. Jahal lawan dia hams. Kalau buka jahal. Buka dan tutup. Jadi maknanya kat sini jahar, syidah, ismat, itba', isti'la. Lawan dia
Jahar lawan dia hams. Sidah lawan dia rukhawah. Izlaq lawan ismat lawannya izlaq. Itbaq lawannya infitah. Islaq lawannya istifah. Isti'la. Okay, tengok kat atas. Mana yang atas tu sifat kuat. Yang ini sifat kuat semua ni. Kalau tangan terbuka sifat kuat, tangan tutup sifat lemah. Okey. Okey. Satu lemah. Jahar udara. Udara tertahan, bunyi nyaring, nyata, jelas, merujuk kepada sebutan huruf. Hams, fahas, sahu, syashum, sakat. Ada kat tangan tadi ada tulisan. Udara terlepas, bunyi lemah, tidak nyaring, tidak nyata, tidak jelas. Bunyi sedikit udara bila bertanda sukun. Maknanya kalau jahar apa contoh-contoh huruf dia? Semua huruf? Ya, selain daripada huruf hams lah. Okey, selain daripada huruf hams. Ya, maknanya yang mana ada kat hams, yang ada kat hams, yang lain tu semua kat jahar. 29 huruf. Okey. Begitu juga syidah. Syidah suara tertahan, suara kuat, tekanan udara kuat. So maknanya 10 dekat hams, berapa? 18 dekat jahar. 19 lah. 29 kan? 29? Bukan 28 ke? 28 tu kalau tak termasuk alif. Okey, kalau masuk alif 29 lah. 29 lah. Okey. Syidah suara tertahan. Syidah qatabah, ingat senang. Qatabah jadun akad ataupun ajib qatin bakat kan? Ajib qatin bakat. Huruf qalqalah. Qalqalah dan ni hams. Ta dengan kaf hams. Dia bajadal. Hamzah tu kiranya betul-betul huruf syidah. Dia terus akhir. Dia tak ada berhenti mana-mana. Tapi kalau huruf lain dia ada dua. Syidah dia. Ya, kenapa dia suara tertahan, suara kuat? Huruf ta, kaf dengan hamzah suara kuat ke? Tak, kuat dia panggil kuat juga tu. Kaf terberhenti kuat tu. Suara kita tertahan kan? Kalau contoh lembut? Lembut, rukhawah lah selain daripada ajib kata data. Au. Oh, maksudnya bukannya macam berhenti mengejut lah? Tak, ya. Macam berhenti terus lah? Oh, okey. Itu yang dimasukkan dengan suara kuat tu, maksudnya kita abruptly stop sebut kataan tu untuk bagikan dia punya sifat dia lah, untuk syukurkan sifat dia. Jadi sebab itulah bila Is ingat kat hams, yang lain tu semua jahar. Ingat kat syidah, yang lain tu semua rukhawah. Selain daripada tawasud lin umah. Nun, lan, ain, mira, lin umah. Lepas tu yang lain semua rukhawah lah. 16 lagi rukhawah. Kan? Boleh faham? Jadi ingatkan yang huruf kecil tu je lah. Jangan huruf banyak tu pergi ke yang satu lagi lah. Maknanya kenapa ain tak termasuk dalam syidah? Macam kuat juga je kalau ain. Dia tak main. Dia antara syidah dengan rukhawah. Dia bukan pergi terus tak. Juga bukan terus tak, dia dia tengah-tengah. Sami'na wa ata'na. Dia tak pergi habis. Wa ata' dia 3 suku je. Kalau syidah tu kan kan dia wa ata' dia tak pergi habis. Kalau nak pergi habis wa ata' dia tak ada tu, dia tak ada bunyi macam tu. Okey. Kalau buat macam tu salah lah dari segi sifatnya. Salah lah. Salah maksudnya salah dia tu tak adalah mengubah makna, tetapi dari segi sifat dia tu tak sempurna lah. Aib lah bagi orang yang belajar Al-Quran tiba-tiba nak buat macam tu kan. Aib lah gitu. Tapi ada ni. Ada orang baca Quran kadang-kadang macam pelik jugalah. Ada tu sebab dia tak belajar, dia ikut-ikut. Kalau dia tahu sifat dia tak akan buat. Tapi ustaz ni, ustaz pun dia tak. Dia baca sedap lah dengan lagu-lagu apa semua kan.
Tapi bila dia punya, bila kita tengok satu persatu perhati betul-betul, memang ada sifat huruf banyak lari lah. Banyak lari tu sebab dia bagi Fatha. sebab apa sebab dia tidak mendalami betul sifat ni kena betul-betul mendalami kalau tak mendalami tak boleh. Takut dia nak buat macam konon-konon sedap. Mendalami satu, lepas tu kita kena berguru. Kita kena berguru sampai kita mati baru kita betul jumpa guru sebanyak mungkin sebab dia lain-lain dia punya cara dia tu kan, sebutan dia. Ada guru ni sedap sebutan mim, ada guru ni sebab sebutan ain, ada guru ni sedap sebutan kha. Dia lain-lain. Jadi kita belajar daripada dia. Okey. Ismat dan izlat. Ismat ni sebenarnya bukan dari nak kira nak kata dalam tajwid, tak sangat. Sebab dia macam izlat ni farmirum dia. Izlat ni dia macam huruf di bibir. Di pintu. Jadi senang. Pintu nak keluar dah kan, bibir kan seolah bibir ni sebagai pintu lah kan. Fa, ra, mim, ba, nun, lan. Semua hujung lidah dengan bibir je kan, dekat dengan hujung lidah dengan bibir. Okey. Jadi suara tu senang je lah nak keluar kan. Sebab dia dekat dengan pintu. Ra. Tak adalah senang juga. Ra tu agak ke tengah sikit. Yelah, tapi kiranya dia di hujung lidah, dekat-dekat dengan pintu dah lah dia tu. Senang sikit lah. Dia ke dalam sikit je lah. Tak huruf ba. Tu susah sikit lah dia sebab belah dalam kan. Farmilun dia panggil. Okey, lepas tu itibak. Itibak ni payah sikit. Itibak ni penuh mulut. Suara bergaung. Tepi lidah menghipit atau melekat ke lelangit. Dia tak melekat juga kat lelangit. Suara penuh tebal dengan sempurna. Dia betul-betul sempurna tebal dia. Penuh mulut dot, ta, za, so. Okey. Pangkal lidah meninggi tau. Pangkal lidah meninggi. Okey. Bukan pangkal lidah meninggi, penuh mulut, menghimpit penuh mulut. Infitah terbuka, keliling lidah merendah, tidak menutupi lelangit, iaitu mendatar lah. Relax, lidah relax aja. Tak ada tinggi, tak ada apa. Lidah macam tu je lah. Relax je. Tak ada. Tak. Tapi bila ba ke macam ba kat sini. Ba kat sini. Pangkal lidah. Ba. Jadi kalau gini tengah kan? Ini sini. Okey. Isti'la meninggi, terangkat, menaik pangkal lidah. Pangkal lidah meninggi ataupun naik, terangkat, melahirkan suara yang tebal, ibarat bunyi suara tidak memenuhi mulut. Huruf dia macam itulah apa? Ba, za, so. Ra. Okey. Lepas tu lawan dia istifal, merendah. Tapi huruf-huruf yang merendah ni kecuali huruf alif, lam, ra, dia kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis. Kenapa dia tak masuk dalam huruf tebal? Sebab dia ada nipis. Tu dia maka dia diletak di dalam kategori istifal. Tapi beza tu cuba tengok. Huruf isti'la da, ta, sa, za, dia huruf itibak. Jadi maknanya kategori qaf, ghain, kha dia tak samalah dengan itibak tu. Dia merendah sikitlah. Kategori dia rendah sikitlah, tebal dia tu tidak seperti mana itibak. Okey. Dia tak cukup sampai ke tahap sebab dia berada di infitah, mulut dia terbuka sikit. Sebab dia huruf belakang kan. Bukan huruf bukan lisan, bukan al-lisan. Ya betul. Dia pangkal dengan hujung kerongkong. Okey, teruskan. Tu sifat berpasangan. Kedudukan lidah, suara dan udara berpandukan tapak tangan kanan. Ini adalah untuk sifat-sifat berpasangan atau berlawanan. Sifat berlawanan sebenarnya kan. Maknanya dia akan ada pasangan dia lah. Bila terbuka kuat, bila tutup lemah. So maknanya setiap huruf hijaiyah ni dia ada sifat berpasangan yang unik lah basically kan. Sekurang-kurangnya 5.
Okey, sekurang-kurangnya 5. Okey. 5 daripada sifat berpasangan. Lepas tu ada sifat-sifat tunggal tu adalah sendiri-sendirilah. Okey. Okey. Teruskan sifat berpasangan tu. Tu sifat berpasangan, ni pula sifat dia pula. Tu sifat berpasangan. Jadi Isyaknya ingatkan huruf-huruf ni je lah. Kalau huruf kat Hams, automatik yang lain tu jahal. Kalau Lin, Umar, Syidah, yang lain tu semua huruf khawah. Maknanya setiap jari dia ada 29 huruf. Okay. Wajib 29 huruf setiap jari. So maknanya kita kena hafal mana yang paling sikit lah. Lepas tu the rest ni lah kan. The rest apa yang sikit dulu. Rasa yang paling senang hafal itibak dengan isti'la lah. Syidah lagi senang. Khotabah jadun akad. Dia ada huruf di jahal dan juga di syidah. Kan huruf qalqalah di jahal. Tapi huruf ta dengan ni di hams. Syidah. Ni bila dimatikan lah. Bila dimatikan. Dan bila nak sebut huruf syidah tu. Betul lah. Dia memang bila kalau huruf mati tu memang dia akan apa? Kalau tawassut apa dah Mi kata? Bila tawassut apa? Sederhana. Oh, sederhana. Sederhana. Pertengahan. Okey. Tu sifat tunggal pula. Sifat tunggal. Sifat tunggal yang pertama qalqalah. Qalqalah khotabah jadun akad. Qalqalah. Akad tak masuk kan qalqalah? Khotabah jadun. Aduh ya kata waktu syidah je. Syidah je. Syidah. Ini qalqalah melantun. Qalqalah ni ada lantunan. Maknanya macam kita baling bola kat dinding, dia melantun balik. Tapi sifat qalqalah ni pun termasuk juga dalam tajwid kan? Memanglah, qalqalah memang tajwid. Tak, sebab kan kita bahagi tajwid, sifat, huruf dengan makhraj. Tapi dalam apa konteks ni huruf sifat tunggal qalqalah tu sendiri adalah satu hukum tajwid lah. Dia satu hukum tajwid, ya betul. Qalqalah. Memang penting lah kena ada qalqalah ni. Kalau tak buat salah lah basically. Memang salah. Dia sebab sifat yang semula jadi yang ada pada dia, tak ada pada orang lain. Sebab tu dia dijadikan tajwid walaupun dia sebenarnya asalnya sifat lah. Huruf tapi ditajwidkan. Ditajwidkan. Sifat tunggal. Okay. Hanya 14 huruf saja yang Allah pilih untuk sifat tunggal. Yang bagi Hafsun lah. Okey. Qalqalah surah ialah rendah lantunannya. Bila mati di tengah kalimah bunyi seolah-olah berbaris di atas. Walaqad arsalna min qablik seolah-olah bunyi ada huruf bi kan ber. Ada apa kan. Qalqalah kubra, qalqalah besar. Walaqad kuat lantunannya. Huruf qalqalah mati di hujung bacaan wakaf dan biasa hurufnya berbaris tapi kita matikan. Kita matikan dia. Itu kalau ada inilah kalau apa? Kalau ada Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Dia tak ada sabdu. Kalau nak berhenti kubra lah. Qul a'udzu birabbil falaq. Okey. Kuat lantunannya, huruf qalqalah mati di hujung bacaan dan wakaf dan biasanya huruf berbaris. Yang kita mati di hujung tu biasanya huruf berbaris. Qalqalah akbar sangat besar. Bila huruf qalqalah tu bersabdu. Tak kira baris apa, asalkan dia bersabdu. Paling kuat lantunannya. Al-haqq, al-hajj. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dia kena matikan dulu satu itu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nanti satu lagi tu macam rendah sikit. Kasab dia tak ada ni, rendah sikit. Sebab dia tak ada ni. Sebab dia huruf dia satu je. Kan ingat bila setiap huruf hijaiyah bersabdu dia ada wajib ada dua, satu mati satu hidup. Jadi jelaskan yang mati tu. Saya perasan ada setengah orang baca terbalik ni. Salah. Syaddah tu yang ada syaddah dia baca ringan, yang tak ada syaddah dia baca kuat. Salah lah tu. Dia dah hilangkan huruf. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Salah.
itu dia dah menambah huruf, yang satu dia membuang huruf. Salah tu Lepas tu dia penting jadi tajwid kan? Is kena tegur. Kalau dia macam tu, Is kena tegur, Is tahu. Kalau tidak berdosa kita. Tegur, cara tegur tu jangan depan-depan orang lah. Panggil dia senyap ke, kalau boleh buatlah. Huruf qalqalah mati atau dimatikan di hujung bacaan wakaf dan bertasydid. Okey, sekarang huruf lin. Lin ni maknanya lembut, waw dengan ya. Lin ialah suara lembut, lunak dan mudah dilafazkan apabila huruf waw dan ya bertanda mati dan huruf sebelumnya berbaris di atas. Alunannya tetap ada walaupun dimatikan. Au, ai. Tapi kalau bersabdu, ai. Kena ada ai. Gitu. Dia kena ada tekanan sikit. Sofir berdesir, sin, zal, sad. Desiran kuat yang dilepaskan di antara hujung lidah dan gigi bawah. Huruf sad paling kuat desirannya, zal sederhana, sin desiran yang lemah. Bunyi siulan unggas, angsa, lebah dan belalang. Belalang kan, asas. Lebah z. Hasil berhamburan, shin, huruf shin. Bersemburan udara keluar di antara lelangit keras dengan gigi hadapan. Hamburan lebih ketara bila bertanda mati. Li'ilafi Quraish. Takrib bergetar. Ra. Getaran pada hujung lidah, tepi hujung lidah dapat dirasakan bila menyebut ia sama ada ra berbaris atau ra lebih ketara, ra bertanda mati dan sabdu. Getaran sekali sahaja. Tapi dia ada getaran sekali saja. Kalau dua kali mana ada tak ada. Kalau dia balik salah tu. Mana yang itu? Dia terus satu je. Okey, inhiraf melencong, ra dengan lam. Maknanya ra dengan lam, ra paling banyaklah 7. Melencong tepi hujung lidah dari satu mahraj ke mahraj yang lain, sending ataupun condong. Faham faham? Sending ataupun condong. Maknanya tu yang Min kata kat sini. Ada setengah orang dia guna sini, dengan sini. Ada setengah orang dia guna tengah-tengah semua. Tinggalkan dia lam tu, bila lam nipis kalau dia guna semua, dia lebar mulut. Tapi kalau kita nipis kita guna ni, lebar juga mulut. Lebar, memang lebar juga mulut. Bila lam tu baris di hadapan baru tegang. Allah. Baru tegang segala lidah. Okey. Istitalah ni paling payah huruf dha. Memanjang suara ketika menyebutnya tanpa pemanjangan suara sebutan huruf dha tidak akan tepat. Panjang suara bukan panjang mat. Okey. Al-ard. Yang tu kan dia kena ada tu lah. Kena ada bunyi tu. Ada penekanan dan penolakan. Tekan di sini, tolak ke depan. Kenapa tolak ke depan? Kalau Mi tanya kenapa tolak ke depan? Boleh jawab tak? Lepas tu dia punya makhraj je. Lagi? Nampak makhraj dia lagi? Bila dia bersendirian, macam mana kita ajar huruf dia? Bila dia bersendirian? Dengan ba alif dal. Huruf dal kan depan gigi ni, tapi dia tak pergi sampai situ lah. Jadi seolah-olah dia nak pergi ke situ. Dia bukan qalqalah. Bila dia bersendirian dia sebut qalqalah tu. Okey. Bada kan? Bada. Bila dia bersendirian nama dia. Kalau kita nak tanya kalau bersendirian kita tanya apa nama dot? Dot alif dal. Tu nama dia. Bada. Maknanya setiap huruf kalau bersendirian kena eja. Kena eja nama dia dan di apa? Dijelaskan hujung huruf tu. Apa dia ada kat hujung dia. Depan is because pengejaan huruf dha tu dha alif dal. Lepas tu kita tolak ke depan. Tolak ke depan. Itu jawapan dia. Kalau tanya kenapa tolak ke depan? Sebab bila dia eja tu. Bila dia bersendirian. Sebab sebab pemanjang tu memang dia seorang je kan. Jadi kita kena eja dia. Sebab tu dia
tekan dan tolak. Jadi menolakkan tu dia tekan ke sini, tolakkan namanya. Nampaklah sebutan dia tu. Je ke depan. Maknanya lidah tu tekan sini, tolak aja lidah tu. Jangan ada renggang sikit pun. Okey. Okey, sifat tunggal. Ada 14 sifat tunggal terdiri daripada 14 huruf hijaiyah. Okey, dah tahu dah kan? Ini tadi kita baca tu kan. Kita baca. Boleh tu kan huruf dha, takrif, shin. Ini sebagai panduan senang. Berhamburan, bersumburan tu semua betul dah lah. Okey. Ni alif waw ya. Huruf-huruf lah daripada alif sampai ke ya. Ini satu makhraj al-jawf dia panggil kan. Huruf ya tu sebenarnya kan sepatutnya is buang tu dia punya dot tu. Dia biar kosong macam alif dengan waw je. Oh, dia bukan ya. Dia bukan ya. Dia mat. Nanti is padankan boleh? Boleh nanti dia padankan. Nanti is padankan yang tengah-tengah tu biar dia kosong aja. Okey, dia serupa je lah dia punya ni. Suara tu tak tahan nafas. Dia tak ada dia, maknanya dia serupa alif waw ya je, maknanya daripada rongga kerongkong ke rongga mulut aja. I u babi bu tati tu tati tu nani nu. Bila nak berbaring hadapan kena pergi ke marah dia. Nu. Okey. Mami mu. Jangan mu. Mami mu. Tutup dulu baru sebut balik. Ini untuk sebutan baris lah kan, atas, bawah ataupun depan. Okey. Sifat dia panggil apa? Hijab ni basically kalau dalam bahasa orang putihnya A-I-O-U lah kan? A-I-O-U. Dia panggil konsonan Vokal apa? Huruf vokal. Huruf vokal. Huruf konsonan. Okey, dah tahu. Dah tahu. Tengoklah alif lam mim tu alif tu tahu kan? Zalikal kitabula yu'minu. Dah tahu dah kan? Okey. Tengok sifat huruf tu. Yu'minun. Okey, tak. Yu'minun. Tuan tu ni dah dengung dah tu. Dia tak boleh sebut nun. Dia tak boleh ada angin dekat hidung. Yu'minun. Huruf waw tu tak ada dengung. Kan? Yang selalu tegur tu kalau pakai baca tu yu'minun sebab dia dengar bunyi dengung kat hidung. Macam mana macam mana dia tegur? Bunyi macam mana? Cuba baca yu'minun. Kalau kita baca yang Melayu ni baca yu'minun. Bila pegang hidung memang dengar bunyi lain. Dia pergi naik ke hidung. Dia tak boleh naik ke hidung. Yuk gitu je. Yu'minun. Dia kena pergi sini is. Hamzah kat sini. Yu'minun bukan yuk. Tak, yu'minun. Tak, yang minun tu, yang ujung tu. Yu'minun. Hidung ni masa nun tu dia tak boleh ada dengung kat hidung tu. Sebab waw, huruf waw tengah-tengah tu. Huruf tu waw bukan dengung. Yu'minun. So kalau ada dengung kat hidung, yu'minun. Ada something wrong lah, dia kata. Oh ya ke? Minta pasang pula tu. Yu'minun. Betul lah. Kalau mi pegang hidung, ada bunyi, ada yu'minun. Dia tak boleh naik ke hidung lah. Waw tu. Kalau tak, kita tak bagi sifat waw tu. Betul. Yu'minu. Tak boleh. Memang betul. Maknanya muflihun. Jangan muflihun. Jangan naik. Dia biasa huruf yang ni nun, waw, nun. Itu memang akan biasa, orang Melayu biasa memang akan jadi dengung kat hidung. Oh betul. Ini kena hati-hati ya. Alhamdulillah. Mim, waw, nun. Memang huruf mim dengan nun je lah. Yang tengah-tengah waw. Dia memang akan jadi ke hidung biasa. Oh itu betul-betul dia menjelaskan. Kalau Pak baca dengan kawan Pak masa kat Kedah dulu dia tak ulang balik dia. Nanti Is dengar juga lah Mi baca. Kadang-kadang memang tak perasan tu. Mi baru perasan ni Is. Sebab waw tu memang dia bukan dengung. Dia huruf nun tu aja yang dengung. Betul? Yang nun saja dengung. Yang ada apa, yang ada masuk ke apa kita panggil sifat apa tu? Yang ke hidung tu? Kasyum. Kasyum tu. Kasyum tu dengan waw tu tak ada. Betul. Nun.
Jangan betul-betul. Lepas tu bila kata yuk minum, lepas tu bila dia baca yuk minum, dia pegang kata tak ada beza. Tak ada beza, dia kata tak ada beza pun apa dari segi bunyi tu. Tapi kalau Pai baca yuk minum, nak bunyi lain, dia kata ada bunyi lain, dia kata. Nampak tak bila pegang hidung kata bunyi lain. Dia patutnya yuk minum pegang hidung pun tak ada beza bunyi. Maknanya perkataan tu apa sebutan itu sama. Kita kepit hidung ke tak kepit hidung ke sebutan dia sama. Yuk minum. Kena praktis lah. Susah praktis. Pai banyak kali praktis tu. So memang selalu terlepas lah. Memang selalu terlepas sebab dia susah sikit. Sebab kita tak biasa kan. Tu bukan kita punya apa. Yalah bahasa Arab kan, bukan kita punya bahasa kan. So orang Arab sendiri pun kadang-kadang salah. Betul. Tapi tengok sifat huruf yang Mi tulis tu, yang Mi buat carta tu. Sifat huruf maknanya sifat asli, sifat mendatang tau. Sifat asli tu dia ada berpasangan dan dia ada tunggal. Yang kita duk belajar ni, sifat asli yang ada pada huruf-huruf hijaiyah. Maknanya dia sifat mendatang ni dia lain pula tu. Sifat mendatang ni macam pertemuan huruf tau. Dia akan membawa sifat. Macam dengur, macam ifak, macam idgham, tu sifat lain tu pula. Sifat mendatang dia panggil. Tu dia jadi tu tajwid lah basically. Itu tajwid lah. Itu yang bawa hukum. Maknanya sifat mendatang ni akan membawa hukum-hukum. Tapi sifat asli, sifat yang melekat pada setiap huruf tu. Tak ada pada huruf lain. Okey. Okay, dah faham kan? Apa yang maksud sifat tu? Sifat huruf. Sifat mendatang dah faham kan? Sifat mendatang akan membawa pada hukum hakam. Pertemuan antara huruf-huruf tu yang membawa hukum hakam. Hukum hakam lah. Mat lah, idgham lah, ikhfa lah. Selain sore lah, macam-macam lagi ada. Tu yang kena banyak nak faham. Okay. Nanti Mi tak buat lagi. Nanti Mi akan buat mat. Okey. Mi ingat Mi kena photostat lah ni. Tapi ni tak lengkap lagi kan. Nanti Mi nak buat yang tajwid pula lah kan. Sebab setakat ni baru makhraj dan sifat huruf je baru yang buku ni kan. Nanti yang lain tu Mi itulah. Mi kena buat lah ni, Mi tak buat lagi tu. Apa yang tak buat lagi? Mat. Ada dah buat dah, mat semua dah ada. Tinggalkan nak photostat je lah Is. Alright. Okey, Hamzah. Sifat. Ni Hamzah sifat dia. Istifa, infitah, ismat, syidah, jahar. Sebenarnya dia kuat, sedikit kuat lah. Huruf Hamzah ni sedikit kuat lah. Jadi dia ada kuat juga. Dia termasuk golongan kuat. Sebab tu lah dia duduk di syidah. Nuk kan, Hamzah duduk di syidah sebab dia kuat. Pangkal lidah merendah, mulut terbuka, sebutan huruf keras, kuat, nyaring dan jelas. Pastikan udara melalui mulut sahaja. Apabila bertanda mati, suara dan udara tertahan. Zartahum absarihim wa'allama Adam al-asma'. Kuat kan? Okey. Huruf yang ringan. Ringan dan dia ada sifat qafah. Ismat apa dah Mi? Ismat dia agak sukar nak disebut bila dia ada dalam 4 huruf yang sama. Okey. Ismat. Tu pangkal kerongkol ke yang bawah sekali. Pangkal lidah merendah, mulut terbuka, bunyi nipis, lembut dan bila bertanda mati keluar sedikit udara. Tu bila dia masuk dalam golongan hams. Kan? Fahas sahu syazun sakat tu kan? Suara berat dan sukar untuk dilafazkan. Tengok kat mana tu? Titik bawah tu huruf titik bawah tu. Razaqnahum bihim yamudduhum kana fi. Ada udara terlepas. Ini yang menyebabkan dia suara berat dan sukar untuk dilafazkan lah. Sebab dia keluar kat sini. Kana fi. Ada udara terlepas. Umin ibadi. Ada udara, bukan ibadi, bukan terjah, tak tamu terjah. Min ibadi. Ada udara terlepas.
Min ibadi. Di ada udara, jangan di tertahan. Okey. Lembut je lah. Kena keluar slow je lah. Slow, udara tu slow je keluar. Tengah kerongkong ni. Sebab tu yang Mi tegur tu, ihdinas sirat dia. Ihdinas sirat dia lembut. Dia lembut. Ihdinas sirat. Okey. Tengah kerongkong disempitkan. Pangkal lidah merendah dan mulut terbuka. Sifatnya sederhana dan antara kuat dan lembut. Udara tertahan, sebutan huruf jelas, suara agak sukar untuk dilafazkan. Terasa tekanan betul-betul di tengah belakang kerongkong. Tengah belakang kerongkong kat situ. Dia sifat dia pun dia tawasud. Tawasud macam ni is. Dia tawasud macam ni. Yang ini dia macam tu kan tawasud. Dia macam gitu. Macam ni ya. Yang ni yang tangan yang ni yang syidah tu kan dia tawasud. Dia macam tu. Tangan tengah kan. Dia bukannya ringan, dia tak juga berat. Jadi di tengah-tengah. Yukhadi'un. Tu wow kan, yukhadi'un. Jadi huruf pun selalu jadi masuk hidung. Tu kan yukhadi'un. Yukhadi'un. La yash'urun. La yash'uruhum. La yash'uruhum. Ni'mati allati an'amta. Okey. Tu berapa dah? Nak berhenti dah Is? Boleh kot. Dekat pukul 11 dulu. Itulah dah. Okeylah. Kita sambung huruf A. Alright, insyaAllah. Ada Is nak sambung apa-apa, nak tanya apa-apa? Ada kot. Nanti Mimi ada update buku terbaru. Boleh update kot, boleh masukkan maklumat ke, tajwid ke kalau nak masuk depan ni. Nak masuk tajwid yang mana? Nak masuk tajwid apa Is? Apalah, ada benda-benda Mi yang nak masuk. Sebab ni kita pun nak habis dah buku yang Mi ni kan. Kita ni tak nanti Is tengok huruf muqatta'ah dulu lah. Muqatta'ah kan sebab alif lam mim tu, mustahak tu kena tahu. Okey. Kita nak baca alif lam mim tu, kita pergi ke huruf muqatta'ah. Muqatta'ah tu kan midah bagi kan semua kan. Jadi Is printkan yang tu je ni. Boleh? Okay, nanti betul. Kan midah buat satu-satu kan yang daripada awal sampai ke Is masuk. Itu yang gambar pakai handphone kan? Ada scanner lah kat rumah. Oh, ada rasanya. Kalau scanner cantik sikit. Kalau iPhone dia akan kabur lah. Dia tak apa jelas. Oh ya ke? Oh kalau macam tu Mi kena pergi photostat lah kalau macam tu. Bukan printer kat rumah boleh scan? Boleh. Nanti adik Narata besok Mi suruh dia scan. Mi tak payah scan lah. Lepas tu boleh baik upload nanti. Okay. Alright. Boleh lah. Okay. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Okay, please. Assalamualaikum. Minggu depan dah nak pergi kan? Minggu depan dah nak pergi tak? Minggu depan dah. So tak adalah minggu depan dengan